Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baik, saya rasa anda semua ingat pengeluaran KWSP yang telah dibenarkan di bawah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi pada ketika itu, negara berdepan dengan krisis-krisis yang secara amnya telah memudaratkan ekonomi, tanpa masuklah krisis mana. Anda pun tahulah krisis-krisis apa yang ada masa itu, yang telah memudaratkan ekonomi negara dan telah menyeksa, malah menghimpit rakyat dengan isu kos sara hidup, kurang pendapatan dan sebagainya, menyebabkan rakyat merayu dan dibenarkan menggunakan duit simpanan mereka sendiri yang asalnya untuk hari tua. Tetapi logiknya mudah. Anda dari satu sudut, kalau anda keluarkan duit itu masa hari tua anda menempuhi masalah besar. Tapi dari satu sudut lain, kalau anda tidak keluarkan duit itu, mungkin tak sampai pun hari tua anda. Sebab ramai yang betul-betul terseksa, kes bunuh diri pun meningkat dan sebagainya. So, masa pentadbiran Ismail Sabri, pada mudahnya bila berlaku desakan agar KWSP pengeluaran KWSP dibenarkan, walaupun ada pihak yang mendakwa, termasuk saya sebenarnya, yang mendakwa pengeluaran perlu dihadkan kerana kalau terlalu banyak pengeluaran dibuat, ianya akan memudaratkan rakyat pada hari tua. Tetapi memandangkan keadaan dah kritikal, ekonomi, sara hidup, kos sara hidup yang menggila, dan memandangkan kerajaan masih tidak dapat menangani isu-isu berkenaan, saya beritahu kerajaan sepatutnya melaksanakan tanggungjawab menghulurkan duit pada rakyat tanpa syarat. Maknanya kerajaan beri, jangan harapkan rakyat guna duit mereka sendiri. Kerajaan kena tebus balik kegagalan mereka. Jadi pada masa itu, saya masih ingat lagi, tapi tarikh dia saya lupa lah, 22 Mac tahun 2022 ataupun 9 Mac 2022, Anwar sendiri mendesak agar pengeluaran KWSP dibenarkan. So, akhirnya pengeluaran KWSP telah dibenarkan. Kemudian, ada lagi desakan sebelum PRU15, ada lagi satu desakan agar pengeluaran lanjut dibenarkan. Tetapi kali ini Anwar berkata, dia tidak setuju. Dia tidak setuju dan dia kata, selepas pilihan raya umum ke-15, sudah menjadi tanggungjawab Perdana Menteri untuk memulihkan ekonomi, bukannya untuk membenarkan pengeluaran KWSP. Itu Anwar kata. Baik, so pilihan raya umum ke-15 dah berlalu dan Anwar menjadi Perdana Menteri. So kalau ikut cakap Anwar, tanggungjawab Perdana Menteri adalah memulihkan ekonomi. Tetapi apa yang Perdana Menteri Lali buat? Itu Anwar sendiri. So Anwar menjadi Perdana Menteri sudah lebih 100 hari. Dan kalau kita bandingkan pencapaian 100 hari bermula zaman Tun Mahathir, diikuti dengan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, diikuti dengan zaman Ismail Sabri, malah kalau saya bandingkan ikut zaman Najib, ikut zaman Pak Lah dan ikut pentadbiran Mahathir yang terdahulu, dan ini memang saya ada lakukan, saya boleh katakan dengan sepenuh keyakinan bahawa Anwar adalah Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah negara ini. Dan dalam 100 hari kerajaan dia telah melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri, tidak pernah dimimpikan akan berlaku, iaitu mengamalkan nepotisme secara terbuka, tetapi mengaburi mata rakyat dengan dakwaan kononnya, ini tidak melibatkan gaji dan akan berlaku pengurangan dalam salah guna kuasa. Nurul Izzah tidak akan salah guna kuasa. Dan kalau begitu mudah, maka kita tidak perlu mahkamah, kita tidak perlu siasatan, kita cuma pegang pada janji-janji Perdana Menteri. Maka Najib tidak akan didakwa dan tidak ada sesiapa akan didakwa kerana dia berkata, ahli keluarga saya tidak akan salah guna kuasa. Tetapi dulu bila PH dakwa, ada campur tangan ahli keluarga Najib dalam urusan kerajaan, mereka tidak menerima apa-apa alasan, mereka kata itu salah. Tetapi apabila Anwar lantik anak dia sendiri sebagai penasihat, dia kata itu boleh mengurangkan ketirisan. Ini bohong. Ini adalah nepotisme. Bayar gaji ke tak bayar gaji, ini nepotisme. Malah ini akan memudahkan kesalahan di selindung, dan ini akan memudahkan Anwar untuk andai kata melakukan kesalahan, untuk memastikan berita berkenaan dengan kesalahan itu tidak sampai kepada telinga rakyat. Biar Nurul Izzah masuk satu jawatan kuasa sekalipun, ahli-ahli jawatan kuasa ada risiko tertekan. Dan bila lantik ahli keluarga sendiri, ianya telah menafikan orang yang lebih layak daripada jawatan itu. Dan Anwar memberi lampu hijau kepada semua menteri untuk lantik ahli keluarga. Jadi ini nepotisme terbuka. Bila nak kata nak perang rasuah,
Tetapi lantik Timbalan Perdana Menteri ada 47 pertuduhan jenayah. Okey. So, itu yang dilakukan. Tapi bila kita lihat babak ekonomi, bila kita lihat kos sara hidup, kita lihat janji manifesto dicapati. Kononnya bila PH masuk menjadi kerajaan, isu kos sara hidup dapat diselesaikan dengan mudah. Kos sara hidup makin menggila. Makin menggila. Ya. Kononnya boleh mudah kawal harga telur, harga ayam, bekalan telur ini tidak mampu dilaksanakan walaupun dah melangkaui 100 hari. Kononnya harga minyak akan turun dalam 24 jam. Rafizi kata memang mudah, kerajaan terdahulu sengaja tidak mahu buat, boleh turun sampai RM1.8. Benda itu tidak terjadi. Rakyat terseksa, lebih terseksa daripada masa Anwar dulu mendesak agar KWSP pengeluaran dia dibenarkan. Lebih terdesak. Jadi bila kerajaan gagal, ya, bila orang tanya pasal ekonomi, Rafizi boleh kata kalau ayam mahal, jangan makan ayam. Okay? Jadi bila kerajaan dah gagal sebegini, anda tidak boleh nafikan hak rakyat untuk menggunakan simpanan mereka sendiri untuk hidup. Kalau tidak, akan berlaku gejala pinjam dari Along. Okay. Tanpa syarat, ya, sebab anda dah gagal. Atau jika anda tidak ingin rakyat guna duit simpanan tua mereka, anda perlu menembuskan kegagalan anda dan hulur duit kepada rakyat tanpa syarat. Tidak ingin buat. Jadi ini adalah kekejaman. Dan oleh kerana itu, dan oleh kerana pembangkang sedang memperjuangkan isu pengeluaran KWSP, sokongan terhadap pembangkang yang memang dah luar biasa di kalangan Melayu Islam kini makin meningkat. Jadi rakyat menumpu kepada pembangkang. Jadi kalau sekarang selepas ini Anwar membenarkan pengeluaran KWSP, rakyat akan kata ini satu kemenangan buat pembangkang. Tetapi sebaliknya, jika Anwar masih tidak ingin membenarkan pengeluaran KWSP, rakyat akan kata kerajaan zalim, dan memang zalim. Ya? Dan rakyat akan beransur-ansur cadang agar Anwar letak jawatan agar diberi laluan kepada pihak-pihak dari luar kerajaan yang lebih prihatin untuk ambil alih. Itu rakyat. Okay. So Anwar sudah tunggu terlalu lama. Sepatutnya Anwar memahami logik bahawa jika dia dah gagal untuk menangani isu-isu negara, maka dan terlalu memberi perhatian kepada benda-benda yang tidak kritikal, ya, dan asyik bercakap lebih, ya, akhirnya ini akan makan diri. So jika awal-awal lagi dia benarkan pengeluaran KWSP ataupun kerajaan hulur duit kepada rakyat, tidak apa. Sekarang dipandang kiri kerajaan kena, pandang kanan kerajaan kena. Maknanya kerajaan dan Anwar terperangkap. Dan saya lihat, pada hemat saya, disebabkan dah terperangkap, maka Anwar terpaksa cari jalan keluar. Jadi dia kata dia akan setuju benarkan duit KWSP dijadikan cagaran untuk buat pinjaman bank. Kemudian laskar-laskar pro Anwar membanjiri media sosial dan kata, ni Anwar dah beri formula yang lebih baik. Formula lebih baik kepada otak mereka. Okay. Hakikatnya, sekarang ni orang dah terdesak. Kerajaan dah gagal. Disebabkan kegagalan tu, disebabkan keterdesakan mereka, mereka sanggup nak gunakan duit hari tu mereka. Tapi ikut formula Anwar, mereka perlu gunakan simpanan mereka sebagai cagaran untuk dapat duit, kemudian bayar faedah kepada duit atas pinjaman itu, seolah-olah dikenakan denda disebabkan mereka terdesak. Tapi mereka terdesak disebabkan kerajaan. Bukankah ini menambah beban rakyat yang sudah terseksa, seolah-olah kerajaan ingin menghukum rakyat? Sungguh luar biasa, sungguh tidak masuk akal penyelesaian Anwar. Okay. Dan saya lihat tidak akan ada penyelesaian dari Anwar sebab dah terperangkap. So itu penjelasan saya. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.